Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat sejahtera buat semua pelajar-pelajar daripada 5 STEM. Oke, sekarang 8.40 dah 10 minit dah. Kita tunggu rakan-rakan yang lain. Setakat ni yang baru masuk adalah 11 orang yang baru masuk. Okey, jadi untuk hari ini untuk hari ini sebenarnya kita akan uh, sambung daripada minggu lepas punya subtopik 5.3 transistor. Jadi transistor kita pergi ni adalah transistor bahagian kedua. Okey, kita nak cuba kita akan review balik. Kemudian cikgu akan tunjuk beberapa pengiraan. Lepas tu kita akan jawab soalan. Okey, jadi hari ni dia sebenarnya kita dah bila minggu lepas. Cuma hari ni nak cuba kita buat revision balik lah. Okey, kita nak tengok balik. Tengok balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey. Boleh kita mulakan kita mulakan kelas, boleh? Okey. Jadi kita boleh rujuk buku teks rujuk buku teks muka surat 187. 187. Okey, kita sambung balik pada minggu lepas. Kita pergi kepada transistor. Okey, transistor. Okey, jadi transistor kita tengok apa fungsi transistor ni. Okey, transistor. Jadi transistor ni adalah satu komponen elektronik. Okey, satu komponen elektronik. Dia ada 3 kaki. Okey, 3 kaki, 3 terminal ni lah. Okey, 3 terminal iaitu E, pengeluar, okey, tapak dan pengumpul. Okey, jadi dia punya simbol kita dekat bawah ni ada dua jenis. Okey, dua jenis transistor. Jadi kita ada transistor jenis NPN, satu lagi PNP. Macam mana kita nak bezakan? Okey, macam mana kita nak bezakan? Kita bezakan melalui simbol. Okey, simbol. Okey, melalui simbol yang mana kita ada 3 tapak kan? Okey, 3 tapak. Ini simbol. Bagi transistor NPN, okey, bagi transistor NPN, okey, jadi kita ada 3. Sini 1. Okey, kita ada 3 tapak, 1. Okey, lepas tu pengumpul, tapak yang pertama pengumpul. Okey, yang kedua adalah tapak. Okey, yang ketiga adalah pengeluar. Sama juga, okey, sama juga bagi transistor jenis PNP. Okey, PNP kita ada 3 tapak juga, sama juga pengumpul, tapak dan pengeluar. Beza dia mana? Okey, arah pengaliran arus. Okey, pengaliran arus masuk melalui transistor. Okey, kita tengok anak panah tu. Okey, anak panah. Jadi kalau ikutkan yang jenis NPN, okey, jenis NPN, arus ni dia tunjuk arah pergerakan arus. So kalau dia tunjuk macam ni, maksudnya tapak pengumpul ni dia jadi tambah. Okey, positif. Okey, jadi positif ni adalah positif. Okey, positif. Ni adalah pengumpul ni dia jadi positif, kat sini, dekat sini negatif. Okey, arah pengaliran arus. Okey, kemudian bahagian pengumpul pula, okey, pengumpul. Okey, tengok anak panah ni masuk. So sini adalah positif, pengeluar positif, pengumpul negatif. Okey, ini adalah panduan penyambungan lita.
Okey, litar bagi suatu komponen lah. Jadi kita ada dua, ingat kita ada dua jenis NPN dan kita ada PNP. Beza dia, okey, kita tengok sebelah sini. Okey, beza dia. Okey, beza dia adalah dekat simbol. Okey, dekat simbol. Anak panah tu pengaliran arus. Okey, pengaliran arus. Okay, jadi anak panah dalam simbol menunjukkan arah aliran arus bagi B ke E. B ke E. B ni base, E ni emitti, tapak dan pengeluar. Okey, tapak dan pengeluar. Okey, jadi ini adalah dua jenis transistor. Jadi apakah fungsi transistor? Okey, jadi kita akan tengok video ni, EduWeb TV ni. Okey, kita tengok video berkenaan transistor. Penerangan dia, cikgu harap boleh faham lah. Okey, boleh faham. Okey, kita tengok tayangan lebih kurang 9 minit jugalah. 9 minit. Okey, tayangan dekat atas ni. Apa khabar semua? Saya Nadia. Adakah anda pernah lihat lampu jalan yang hanya menyala pada waktu malam dan terpadam apabila siang? Hari ini kita akan mengkaji bagaimana lampu tersebut berfungsi dengan adanya komponen elektronik iaitu transistor. Mari kita lihat rupa bentuk transistor. Transistor ialah sejenis peranti semikonduktor yang penting penggunaannya dalam alatan elektronik. Ia berfungsi untuk meninggikan arus, voltan dan kuasa selain digunakan sebagai suis. Terdapat dua jenis transistor iaitu transistor NPN dan transistor PNP. Apakah perbezaan antara kedua-dua transistor ini? Perbezaan antara transistor PNP dan NPN dari segi arah pengaliran arus pada setiap simpang. Transistor mempunyai tiga bahagian iaitu pengeluar E, tapak B dan pengumpul C. Fungsi bagi setiap bahagian ialah pengeluar E menghantar pembawa charge melalui lapisan tapak nipis ke bahagian pengumpul. Tapak B mengawal arus pengumpul melalui transistor. Pengumpul C menerima pembawa charge dan arus dari bahagian pengeluar. Transistor juga digunakan sebagai amplifier arus dan suis automatik. Mari kita lihat litar yang berkaitan. Sebuah transistor bertindak sebagai amplifier arus dengan membenarkan suatu arus yang kecil untuk mengawal arus yang besar. Perubahan yang kecil pada arus tapak IB boleh menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam arus pengumpul IC. Sekarang, mari kita lihat kegunaan transistor dalam suis automatik. Dalam litar ini, arus tidak dapat mengalir dalam litar pengumpul kecuali apabila arus mengalir dalam litar tapak. Transistor bertindak sebagai suis dengan menghidupkan dan mematikan arus tapak. Beza keupayaan pada terminal tapak boleh diubah dengan melaraskan pembahagi beza keupayaan. Apabila perintang dilaraskan kepada sifar, beza keupayaan tapak ialah sifar dan transistor dimatikan. Apabila perintang dilaraskan dengan menambah nilai perintang, beza keupayaan tapak dan arus tapak akan bertambah. Jadi transistor dihidupkan. Arus pengumpul IC yang besar akan mengalir dan menghidupkan mentol. Apakah beza di antara arus pengumpul IC, arus tapak IB dan arus pengeluar IE? Bagaimanakah kita menentukan beza keupayaan merentasi perintang? Arus pengeluar IE adalah sama dengan jumlah arus tapak IB dan arus pengumpul IC. Beza keupayaan merintasi perintang R1 dan perintang boleh ubah R2
boleh ditentukan dengan formula berikut. Perintang R3 digunakan sebagai penghad arus. Kita telah mengetahui operasi bagi litar transistor dan persoalan berkaitan lampu jalan automatik akan terjawab nanti. Salah satu kegunaannya ialah suis yang dikawal oleh cahaya, iaitu perintang peka cahaya LDR. Perintang peka cahaya LDR hanya akan menyala secara automatik dan akan terpadam sendiri pada waktu siang. LDR mempunyai rintangan yang sangat tinggi dalam keadaan gelap dan rintangan yang sangat rendah dalam keadaan cerah. Perintang R adalah tetap dan membentuk pembahagi beza keupayaan antara LDR dan R. Waktu cerah, siang. Rintangan LDR rendah. Beza keupayaan tapak IB rendah. Jadi lampu padam. Waktu gelap, malam. Rintangan LDR tinggi. Beza keupayaan merentasi LDR juga tinggi. Jadi lampu menyala. Kita lihat pula aplikasi transistor sebagai suis yang dikawal oleh haba. Litar suis automatik yang dikawal oleh haba mempunyai gabungan beberapa alat elektronik, iaitu termistor, diod, penggera, perintang dan suis keganti. Termistor merupakan perintang yang mempunyai rintangan yang sangat tinggi apabila keadaan sejuk dan rintangan yang sangat rendah apabila keadaan panas. Pada suhu bilik, rintangan termistor lebih tinggi berbanding R. Beza keupayaan tapak transistor rendah untuk hidupkan transistor. Pada suhu panas, tinggi, rintangan menurun dan lebih kecil berbanding R. Jadi beza keupayaan tapak VB adalah tinggi dan boleh menghidupkan transistor. Hal ini kerana kedudukan termistor adalah di bahagian atas litar dan bahagian atas pembahagi beza keupayaan. Suis geganti digunakan untuk menghidupkan penggera. Mari kita lihat contoh soalan bagi kertas 1. Okey. Jadi ini adalah contoh soalan. Kita ada 3 tapak kan. Okey. Ini transistor ni jenis apa? PNP ke NPN? Kita tengok anak panah. NPN ke PNP? NPN. NPN Okey, kita tengok anak panah je. Beza dua jenis transistor. Kita tengok jenis anak panah ni, anak panah keluar. Jadi anak panah keluar NPN. Kalau anak panah masuk, okey, PNP. Okey. Rajah 1 menunjukkan kuantiti arus yang mengalir melalui satu transistor. Arus yang mengalir dalam pengeluar itu ialah A. 0.2 mA, B. 1.96 mA, C. 1.98 mA, D. 2.00 mA. Okey. Jadi kita ada 3, okey. Kita ada 3 pengumpul, arus pada pengumpul 1.98 mA. Okey, lepas tu arus pada tapak, I ni adalah arus pengaliran arus. Jadi arus pada tapak 0.02 mA. Ni arah anak panah ataupun arah pergerakan arus keluar. Okey, jadi berapakah nilai arus dekat IE ni, pengeluar IE, pengeluar. Okey, berapakah nilai arus pada tapak pengeluar, pada IE? Berapa? Arus yang masuk, arus pada tapak pengumpul adalah 1.98 mA.
Lepas tu arus pada tapak adalah 0.02 miliampere. Jadi berapakah nilai pada IE? Ada jawab B, ada D. Jadi kalau ikutkan dekat sini, dekat sini kita tengok. Dalam buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat 190. 190. Rujuk buku teks muka surat 190. 190. Jadi cikgu crop. Jadi cikgu crop dan cikgu ni masuk dekat sebelah ni. Kalau kita tengok kita ada 3 tapak Kita ada 3 tapak. Satu. Jadi yang tadi macam ni Jadi yang tadi ni macam ni. Jadi sini adalah positif. Ini adalah negatif. Ini adalah arah masuk. Ni arah masuk arus ni. Arus keluar masuk sini. Kalau kita tengok daripada sini, kita tengok apa yang diberitahu kat sini. IE ni kat bawah ni ni kat bawah ni dalam buku teks pun sama ada. IE sekejap tukar tebal sikit. IE lebih besar daripada IC. Lebih besar juga daripada IB. Betul lah D. Jadi sebenarnya IE ni, IE sama juga dengan dalam buku teks dia tak ada. Dalam buku teks tu dia tak ada. Jadi IE sama juga. I ni adalah arus IC tambah dengan IB. Dalam buku teks dia tak ada, dia tak tunjuk ni. Jadi sebenarnya IE tapak dekat E ni, dekat bawah sekali ni sama juga dengan tapak arus dekat C dan arus dekat B. Kita kena tambah. Kita kena tambah baru kita dapat jumlah arus pada E. Jumlah pada E pengeluar. Jadi kita berbalik kepada YouTube tadi. Jadi jawapan dia adalah E. Jawapan IE sama dengan IB tambah IC. IE sama dengan 0.02 miliamp tambah 1.98 miliamp. IE sama dengan 2.00 miliamp. Maka jawapannya ialah D. Rajah 2 menunjukkan suatu termistor dan LDR yang digunakan dalam litar transistor. Kita beralih pula kepada soalan struktur kertas 2. Rajah 3 menunjukkan perintang pekecahaya. LDR yang digunakan dalam litar perintang pekecahaya. LDR transistor untuk mengawal lampu jalan yang berlabel 240 volt lampu dan jalan 100 watt. 240 volt. Pada waktu malam, lampu jalan dihidupkan secara automatik. 1. Apakah fungsi perintang R1? Jawapan. Untuk mengawal aliran arus ke dalam terminal tapak. 2. Jelaskan bagaimana litar itu berfungsi pada waktu malam. Jawapan. Pada waktu malam, tiada cahaya yang jatuh ke atas LDR, jadi rintangan tinggi. Apabila R tinggi, voltan V akan tinggi. V di sepanjang litar utama lebih besar daripada V minimum dan ini akan menghidupkan switch transistor dan litar pengumpul berfungsi. 3. Mengapa lampu jalan itu tidak disambungkan terus pada litar transistor? Jawapan. Voltan 6V di dalam litar pengumpul tidak akan menyalakan mentol. Kita telah melihat aplikasi penggunaan transistor dalam kehidupan seharian yang memudahkan urusan kita. Diharap anda dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Jumpa lagi di lain sesi. Bye. Jadi
Itu adalah penerangan daripada EduWeb TV berkenaan dengan transistor. Berkenaan dengan transistor. Setakat ni ada soalan? Cikgu nak pergi pula pada bahagian kita nak tengok pembahagi voltan bagi lita dalam lita yang menggunakan komponen transistor. Dalam buku teks boleh rujuk pada muka surat 190 pembahagi voltan. Yang tadi kita tengok iaitu arus. Kita tengok arus. Sekarang kita tengok pembahagi voltan. Pembahagi voltan. Pembahagi voltan. Ini adalah rumusan. Rumusan yang dekat sini kan. Rumusan bagi pembahagi voltan. Jadi dekat buku teks boleh juga rujuk muka surat 190. 190. Kita ada dua bahagian. Tengok sini kita ada dua lita lah. Sini sambungan lita ni. Sambungan lita ni. Yang ini. Ini adalah lita bagi pengumpul. Ini adalah lita bagi pengumpul. Jadi ini adalah V bagi pengumpul. Ini R1, ini R2 Jadi cikgu label sebagai ini adalah pembahagi bagi V1. Kemudian yang bawah ni adalah voltan pembahagi yang kedua iaitu voltan tapak. Kita letak sebagai V2. Voltan tapak. Pembahagi voltan. Mana lita dia? Lita dia. Lita dia jap tukar color pen. Lita dia adalah yang ni. Ini lita bagi lita tapak. Lita tapak. Jadi kita ada dua pembahagi beza keupayaan ataupun beza voltan. Voltan dia kalau kita tengok sini adalah dua bateri kan, 1.5, 1.5. Jadi 1.5, 1.5, 3. Jumlah bagi beza keupayaan bagi lita semua ni, ataupun lita utama adalah 3. Jadi kita wujudkan, dia kata situ pembahagi beza keupayaan. Jadi kita pecahkan kepada dua lita. Iaitu lita bagi pengumpul dan sini adalah lita bagi tapak. Kita kenapa kita ambil tapak? Sebab tapak ni, beza keupayaan tapak, kalau ada nilai, contoh tengok galeri maklumat ni, VBE. VBE ni adalah tapak B dan E. B ni base, tapak dan pengeluar. Tapak dan pengeluar. Yang inilah V2 ni. Dia kata ni maksud ataupun V2. Dalam lita ke atas ni kita rujuk iaitu sebagai V2. V2 yang minimum untuk menghidupkan transistor. Untuk menghidupkan transistor, minimum voltan yang masuk pada tapak ni, dia ikut jenis transistor tu. Transistor tu dibuat daripada apa? Jadi dia ada perbezaan ataupun nilai minimum voltan yang boleh masuk pada tapak. Pada kaki tapak ni, pada terminal tapak. Iaitu kalau jenis silikon 0.7 voltan. 0.7 volt. Yang satu lagi 0.3. 0.3. Maksudnya kalau voltan V2 ni ataupun kita panggil pembahagi bagi voltan tapak ataupun beza keupayaan tapak, kalau masuk pada sini 0.7, kalau untuk jenis silikon, barulah transistor ni berfungsi. Transistor ni berfungsi. Sama juga dekat sini 0.3 bagi jenis transistor germanium. Sama juga kalau masuk 0.3, barulah transistor ni berfungsi. Tadi kita tengok jenis arus. Tadi kita tengok arus sama juga. Kalau arus pun sama. Kalau arus sebarang nilai arus yang masuk, arus yang kecil, akan menghidupkan transistor. Jadi untuk pembahagi voltan ni kita ada formula. Ni formula V2. V2. Dia letak sini V out. Susah nanti kita nak ingat. Baik kita ingat macam ni. Contoh kalau soalan tu dia tanya, berapakah nilai beza keupayaan bagi
lita, lita pengumpul yang atas ni. Jadi formula dia bermula, kita tengok sini, maksudnya kita label sebagai V1. Kalau 1, kita letak dekat atas rintangan adalah rintangan bagi lita itu. Kita tengok yang ini adalah R1. Jadi atas ni kita letak R1. Formula dia senang je ingat. Kalau sini V1, sini pun 1. Yang bawah dia adalah jumlah rintangan. R1 tambah dengan R2. Lepas tu darab dengan V. V ni adalah beza keupayaan 1 liter. Maksudnya bateri itu berapa? Jumlah beza keupayaan. Itu bagi liter yang dekat atas. Kalau liter yang kat bawah iaitu liter tapak, V2. Inilah formula ni lah. Jadi kalau V2, R2, sama dengan R1 sama juga. Bawah dia sama. Sama. Darab dengan V. Jadi kalau nilai V2 ni, contoh kita guna transistor jenis silikon. Kalau kita dapat, dia kata sini minimum 0.7. Kalau kita dapat 0.8, maksudnya transistor ni hidup. Liter keseluruhan dia boleh dihidupkan. Sebab apa? Sebab melepasi voltan minimum kalau kita guna transistor jenis silikon. Jadi V1, V2 sebenarnya. Kita tumpu kepada V2 sebab apa? Sebab untuk transistor berfungsi ini bergantung kepada beza keupayaan, pembahagi beza keupayaan V2 ataupun beza keupayaan bagi tapak, bagi liter tapak. Ni liter tapak yang cikgu ni labelkan ni warna kuning, ataupun beza keupayaan tapak adalah V2. Dalam buku teks dia label sebagai Vout. Kalau kita letak macam ni susah untuk ingat formula. Jadi formula dia senang. Kalau V1 atas dia R1. Bawah dia R1 tambah R2. R1, R2 ni atas ni kita label biasanya perintang pertama, bawah perintang kedua. Kita wujudkan pembahagi beza voltan. Wujudkan beza pembahagi beza keupayaan. Beza keupayaan. Ada soalan setakat ni? Kejap lagi dalam soalan nanti akan ada soalan macam ni, kena buat pengiraan. Kena buat pengiraan. Dalam buku teks dia hanya memberi kepada tumpuan dia adalah kepada voltan tapak ataupun beza keupayaan bagi tapak. Tapak transistor. Tapak bagi transistor. Jadi cikgu ubah sikit dalam buku teks ni, cikgu labelkan sebagai V2. Kalau dalam buku teks lama, dia letak V1, V2. Jadi sebenarnya tumpuan, buku teks ni dia tak cerita yang ni. Sebab kita fokus sebenarnya ini volta tapak. Sebab dia nak kaitkan dengan nanti buku teks muka surat 191. Dua jenis liter iaitu perintang peka cahaya. Kalau dalam buku teks ni dia nak rujuk nanti apabila kita belajar ini, dia volta tapak ataupun beza keupayaan bagi tapak. Beza keupayaan bagi tapak. Nanti dia ada penerangan pada perintang peka cahaya dalam suis kawalan cahaya. Dalam suis kawalan cahaya. Kemudian dalam penggera kawalan suhu. Dia cerita dekat sini berkenaan dengan beza keupayaan tapak. Jadi kita tengok sikit dalam buku teks ni. Kita tengok. Kita tengok iaitu perintang peka cahaya. Dalam suis kawalan cahaya. Ini suis. Jadi kita ada dua pembahagi voltan. Untuk V utama dia ataupun beza keupayaan bagi liter ni adalah 6. 6. Jadi kita ada dua. Tapak yang liter yang kat atas ni kita label sebagai V1. Sebagai V1. Yang bawah ni adalah V2. V2. Jadi V1 perintang dia adalah sini R1. Untuk V2 adalah perintang dia guna perintang peka cahaya. Jadi kena tahu fungsi perintang peka cahaya ni. Perintang peka cahaya ni mana rintangan tinggi, mana rintangan rendah. Tengok dalam keadaan gelap, rintangan LDR adalah sangat tinggi.
okey, sangat tinggi. Kalau waktu cerah, okey, waktu cerah, okey, akan tinggi apabila keamatan cahaya rendah dan sebaliknya. Okey, sekejap. Okey, dalam keadaan cerah, rintangan adalah rendah. Okey, rendah. Nilai perintang dekat sini dia jadi rendah. Jadi, bila rendah dekat sini, kalau kita guna formula yang tadi, muka cikgu tak keluar pula. Okey, kalau kita gunakan, kita gunakan formula yang tadi, yang cikgu tunjukkan dekat sini, kita masukkan nilai. Okey, masukkan nilai, kita cuba masukkan 10. Sini kita buatlah nilai apa-apa. Okey, kita letak 0 dengan 10 juga. Nanti dekat sini dia akan tunjuk mana bila dalam keadaan tinggi, okey, bila waktu malam. Okey, kita tengok pada waktu malam. Bila pada waktu malam, okey, nilai LDR ni, perintang yang kedua ni, okey, adalah nilai dia sangat tinggi. Jadi berdasarkan konsep pembahagi voltan yang cikgu terangkan tadi, okey, yang cikgu terangkan tadi, voltan meretasi ni akan meningkat apabila nilai VLDR, okey, iaitu V2. Ni sama juga dengan V2. V2. Ni kan? Ni sama juga dengan V2. Okey, akan meningkat apabila nilai V2 melebihi voltan minimum merentasi BE. Kalau contoh transistor silikon, minimum dia 0.7. Sini dia tak bagi tahu pun nilai minimum. Cuma dia nak bagi tahu nilai dia lebih besar daripada suatu nilai minimum. Okey, suatu nilai minimum apabila ni melebihi voltan minimum, okey, menghidupkan transistor. Okey. Jadi arus akan mengalir dalam ni, akan menghidupkan transistor. Jadi bila menghidupkan transistor, otomatik akan menghidupkan litar utama, mentor akan menyala. Okey, mentor akan menyala. Jadi penerangan ni sebenarnya dia merujuk kepada pembahagi beza keupayaan yang mana secara pengiraan dia kita ada iaitu V2 sama dengan R2 bahagi R1 tambah dengan R2 darab dengan voltan. Okey, darab dengan voltan. Jadi kita tengok kita ada soalan. Okey, ada soalan. Okey, berapakah beza keupayaan? Okey, kita ada satu litar. Okey, sini kita ada X, kita ada Y, X, Y, Z. Okey, jumlah beza keupayaan bagi litar ni adalah 12 volt. Okey, dan kita ada lampu 12 volt juga. Okey, kalau kita tengok sini, sini adalah positif. Sini adalah negatif. Jadi arah pengaliran arus dekat sinilah. Okey, arus masuk sini, masuk sini. Okey, masuk pergi sini, dia arus boleh keluar dekat sini jika tapak ni ada arus mengalir ataupun pembahagi beza keupayaan melebihi keperluan voltan minimum bagi transistor. Okey, jadi kita soalan yang pertama, berapakah beza keupayaan merentasi XZ? X dengan Z. Agak-agak berapa jawapan dia? Berapakah beza keupayaan? Berapa volt? Okey. XZ ni, berapakah beza keupayaan? X sehingga ke Z. Okey, X sehingga ke Z. Berapakah beza keupayaan dekat sini? Okey, berapakah beza keupayaan? 30. Okey, lagi? Okey. Ada jawapan lain? Berapakah beza keupayaan? Okey, beza keupayaan V lah. Okey, V keseluruhan. Okey, jadi kalau ikutkan beza keupayaan daripada point X ke Z ni, sebenarnya kalau pembahagi tadi kita bahagi pada 2. Yang ni kita bukan bahagi dah. Ni keseluruhan litar. Jadi kita tengok bateri ni sendiri. Okey, kalau 12 maksudnya nilai dia adalah 12. Okey, 12 voltan. Okey, 12 V. Okey, soalan yang kedua, berapakah jumlah rintangan antara titik X sehingga titik Z?
Okey, X dengan Z. Berapakah jumlah rintangan? Jumlah rintangan berapa? Okey, jumlah rintangan. Nombor 2. Oh, susah betul. Nombor 2. Allah. Okey, nombor 2. Berapa? Jumlah rintangan. Jumlah rintangan. Pertama, kita tengok jenis litar ni. Sambungan dia macam mana? Sesiri ke selari? Okey, sesiri ke selari? Ini adalah sesiri. Kalau dalam yang kita dah belajar sebelum ni, kerintangan, kerintanganan, kalau secara sesiri kita tambah saja. Jadi R1 tambah dengan R2. Okey, jadi berapa kalau kita tambah? 27 tambah 3, kita akan dapat 30. Okey, Baru 30. 30 kilo ohm. Okey, 30 kilo ohm. Okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, hitungkan beza keupayaan merentasi X dengan Y. Okey, XY. Mana XY ini. XY. Okey, XY. Betul tak XY? Sekejap nak tengok. Takut salah. XY ke YZ? Merentasi beza XY. Betul lah XY. Okey, XY. Okey. Jadi dekat atas ni dia tanya XY. Okey, dia tanya berapakah beza keupayaan merentasi XY. XY kita tengok XY ni X, ini adalah Y. So perintan dia adalah R1. Okey, beza keupayaan formula tadi, so kita labelkan sebagai V1. Atas ni adalah V1, bawah ni adalah V2. Okey. Jadi kita kiralah V1 sama dengan 27. Okey, 27 darab 10 kuasa 3 kilo kan. Okey, bahagi dengan R1 tambah R2 kita dapat 30. Okey, tadi kita dapat 30. Sama juga darab 10 kuasa 3. Kalau ikutkan kena tulis darab 10 kuasa 3. Okey, lepas tu sama juga dekat bawah ni kilo ohm kuasa 3. Lepas tu V. V dia berapa V dia? V dia adalah 12. Darab dengan 12. Okey, kalau kita tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat jawapan. Siapa boleh tu? Dapat berapa jawapan? Kita akan dapat 10.8. Cikgu dah kira dah tadi. 10.8. Okey. 10.8. Maksudnya dekat atas ni, okey, dekat atas ni V1 10.8. Okey, 10.8 voltan. Volt. Okey, jadi bawah dia sebab kita ada 12 tolak 10.8 lah. Jadi bawah dia V2 adalah 1.2. Ya, 1.2. Tapak kita tak boleh banyak. Okey, current dia ataupun beza keupayaan dia tak banyak, dia kecil. Okey, sebab dia minimum dia biasanya kalau kita ambil 0.7. Ni dah lebih 0.7. Okey, dah lebih 0.7 ni. Sebab minimum contoh kita ambil 0.7. Jadi V2 ataupun beza keupayaan tapak pembahagi beza keupayaan ni kita dapat 1.2. Dah melebihi minimum. Jadi transistor ni boleh berfungsi. Lampu menyala. Okey, lampu menyala. Kecuali kalau dekat V2 ni kita dapat contohnya kita dapat 0 ataupun 0.3. Minimum biasa 0.3, 0.7. Kalau kita ambil 0.7 tidak melepasi beza keupayaan minimum. Jadi transistor ni tidak dapat berfungsi. Okey, tidak dapat berfungsi. Okey, boleh? Jadi nilai ni
Nilai ni biasanya mesti melebihi nilai minimum. Okey, nilai minimum. Kalau yang dekat sini tadi 0.7 dengan 0.3, tengok jenis transistor. Jadi biasanya dekat V2 ataupun beza keupayaan tapak, ini kita panggil litar tapak. Sebab dia ni tapak ni kan. Ini tengok arah pengaliran arus, ni arah pengaliran arus keluar. Okey, dia masuk sini, dia pergi macam ni lah. Satu lagi arus keluar ni dia masuk balik pada sel. Ini arah pengaliran arus. Okey, pergi sini, ini masuk sini. Dekat sini, ini dia dapat sumber bateri. Ini sebenarnya litar utama. Okey, yang utama, ini adalah litar utama. Cikgu buat macam ni, ini adalah arah pergerakan arus dalam litar utama. Cuma dekat sini, dia tersekat dekat sini je. Okey, sebab kalau kita pasang pada mentor, pada bateri, okey, kalau kita terus sambung, dia boleh menyala. Tapi sini dia tersekat dekat sini. Okey, tersekat dekat sini, arus boleh mengalir masuk dalam ni jika ada arus kecil, okey, pada tapak. Baru arus litar utama boleh mengalir. Dan jumlah beza keupayaan adalah 12 lah. Okey, ini adalah litar utama 12 voltan. Ini litar utama 12 voltan. Okey, 12 volt. Okey, cuma kita sini kita ada dua pembahagi, satu untuk pengumpul, litar pengumpul. Satu lagi kita ada litar bagi tapak. Fokus dalam buku teks ni dia bagi tahu pada litar tapak V2. Mesti mencapai ataupun melebihi nilai voltan minimum baru transistor boleh berfungsi. Banyak kali cikgu ulang tu. Okey, beza keupayaan dekat V2 ni ataupun voltan dekat V2 ni mesti melebihi nilai minimum bagi voltan tapak. Biasa sama yang cikgu terangkan tadi, ada dua jenis. Contoh dua jenis silikon dengan germanium, jenis transistor. Nilai dia minimum biasanya 0.7 dan 0.3. Maksudnya V2 mesti melebihi nilai tersebut baru transistor tu boleh berfungsi. Okey, sama juga dalam buku teks berita switch kawalan cahaya dengan penggera kawalan suhu, sama juga dia tumpukan kepada V2 ni, dekat bawah ni, dekat tapak. Okey, dekat tapak. Jadi kalau dekat tapak ni, okey, melebihi nilai minimum, transistor boleh berfungsi. Boleh berfungsi kalau sini dia letak mentor boleh menyala. Okey, ni mentor boleh menyala. Okey, mentor boleh menyala. Cuma dekat sini tengok dia punya sensor. Ni sensor ni. Okey, dua-dua ni dia menggunakan sensor. Okey, menggunakan sensor. Ini kalau waktu malam dia jadi tinggi. Waktu siang dia jadi rendah. Okey, sama yang ni pula thermistor dia lain sikit. Okey, kalau dia sejuk, kalau kita tengok sini, okey, apabila suhu sekitar ni meningkat, okey, suhu dekat sensor ni meningkat, rintangan dia jadi rendah. Okey, rintangan jadi rendah. Suhu meningkat. Kalau suhu bilik rintangan akan jadi tinggi. Okey, rintangan akan jadi tinggi. Okey, rintangan jadi tinggi kalau suhu bilik. Bila rintangan tinggi, beza keupayaan dekat sini dia tidak dia sama ada kosong ataupun lebih rendah daripada voltan minimum. Sebab bila rintangan tinggi sini, arus nak mengalir, nilai dia mungkin keluar ada arus mengalir ataupun tak ada. Okey, sama juga beza keupayaan dekat V2 akan menjadi sangat rendah. Sebab rintangan dekat sini tinggi. Arah pengaliran arus ni, tengok arah pengaliran arus ni. Okey, ni arah pengaliran arus. Ni positif ni kan. Ni. Jadi arus ni akan masuk kepada sensor ni. Sensor ni adalah sensor perintang yang boleh dilaraskan melalui dia peka kepada suhu. Okey, peka kepada suhu. Kalau suhu bilik, suhu rendah, rintangan tinggi. Bila rintangan tinggi, beza keupayaan dia tidak boleh, dia tak boleh, ni V2 dia akan menjadi sangat rendah. Jadi transistor tidak berfungsi. Tetapi kalau waktu panas transistor thermistor ni akan menjadi rendah, rintangan rendah. Jadi beza keupayaan sini akan meningkat. Okey. Macam mana kita nak dapat? Sama juga kita menggunakan formula yang cikgu cerita tadi, formula ni pembahagi beza keupayaan.
Okey, setakat ni ada soalan sebelum kita pergi kepada quizzes? Ada soalan? Ada soalan kelas? Okey. Ambil masa pula cikgu ingatkan. Apa tu? Sempatlah bila penerangan cerita banyak-banyak ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan kuis. Okey, soalan kuis. Sama juga pada quizzes. Okey, boleh masuk. Link cikgu bagi kepada dekat ruangan chatting. Ruangan chatting kita ada 8 soalan. Okey, 8 soalan. 8 soalan. Boleh mula masuk. Okey, rujuk ruangan chat. Ada soalan. Okey, tak apa, slow-slow. Okey, tak apa Amira. Tak susah pun transistor ni. Okey, tak susah pun. Okey, setakat ni ada 9 orang. Okey, kalau kita tunggu lambat pula. Okey, kita mula menjawab. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Sedia?
ada 8 soalan. Okey, 8 soalan. 8 soalan kalau kita sekarang kita ada 14 orang yang menjawab. Maksudnya ada 112 soalan yang boleh dijawab. Jadi 73 soalan menjawab. Dua soalan dijawab dengan 73 orang peserta. Yang dah isi kehadiran. Okey, Agilan, Alia, Nur Amira, Azil, Zahira, Sofia, Adrina, Nihat, Faris, Sri Alia, Manisha dan Faris. Hilmi yang dah isi kehadiran. Okey, yang dah isi kehadiran. Yang dah siap untuk kehadiran, kita ada setakat di 11 orang baru selesai. Kita ada beberapa orang lagi. Kira macam dua masuk. Kasih tak ada dua masuk. Okey. 11 orang baru isi kehadiran. Kita ada 14 orang. Kita ada 14 orang. Okey, yang mana boleh isi kehadiran, mohon isi kehadiran. Yang mana yang dah siap Yang mana dah siap, mohon isi kehadiran. Negatif. Apa maksud E itu? Dia terbalik. Itu kita tengok kita kena tengok simbol arah pengaliran arus. Okey, arah pengaliran arus. Okey, arah pengaliran arus. Okey, kalau hujung dekat sini. Pada jumlah tadi. Okey, tengok dekat sini. Pengeluar E itu dia ada positif dengan negatif. Dia tengok anak panah, simbol anak panah arus. Anak panah arus. Kita tengok kat sini ni. Situ ada contoh tadi. Positif. Tak apa dengar. Okey. Kalau tengok bagi transistor jenis NPN, dekat pengumpul, tapak pengumpul tu positif, dekat pengeluar jadi negatif. Jadi arah pengaliran arus daripada pengumpul dia pergi ke pengeluar. Kalau jenis PNP pula, anak panah dia adalah anak panah, anak panah ni kan, masuk. Jadi arah pengaliran arus adalah positif dekat pengeluar, negatif dekat pengumpul. Okey, ada soalan? Salah kau soalan tadi. Soalan tu adakah salah? Okey. Kau tadi suruh jawab 0.5.
tengok tadi soalan tu ramai jawab salah. Jawab salah yang jenis PNP. PNP. Yang mana soalan yang ramai salah tadi? PNP. 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 NPN ke PNP? Transistor NPN. Oh, NPN. Okey. Betul. Ada jawapan salah. Kesiannya. Okey. Soalan nombor 2 tu NPN NPM. Ada soalan salah. Ada 3 Okey. Soalan PNP pula. Antara berikut manakah ialah simbol bagi PNP? PNP. Sekejap, cikgu papar sikit. Paparan browser. Ni. Tengok yang ni. Cikgu label dekat sini A. Okey. Cikgu label kat situ A. Betul ke A? Okey. Jenis PNP. Betul tak A? Betul kan? Ramai betul. So, okey. Yang ini. Yang jawapan salah ni. Cikgu yang salah ni. Okey. Jenis NPN. Simbol manakah yang mewakili NPN? NPN ni adalah arah dia adalah keluar. So, jawapan dia? Jawapan dia? Cikgu letak sini B. Tengok B. B ni tak ada kaitan pun. A dengan B ni salah ni. A dengan B dia tengok arah pengaliran arus. Okey. Kecuali kalau tapak dia tukar. Okey. Tapak dia tukar. Setakat ni C dengan E tapak dia tak tukar pun. Okey. Jawapan betul adalah D. Okey. Minta maaf. Yang ni cikgu salah label pada B. Okey. Jadi 6 orang ni sebenarnya betul. Okey. Cikgu minta maaf. Betul Betul. Okey, jadi ini jawapan salah. Cikgu salah ni. Mungkin time cikgu buat tu kot. Okey. Okey, reduction. Okey, setakat itu saja. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu ambil masa 10 minit. Okey, 10 minit. Masih cikgu mengajar. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, setakat itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Tahniah. Okey, tahniah dan terima kasih. Kita jumpa lagi. Okey, minggu depan. Esok soalan cikgu akan bagi. Minggu ni ada lagi kan? Ada 2 kelas lagi. Okey, sama-sama semua. Sama-sama.